Anda masih lagi bersama dengan kami, saya Najib Arif dan juga rakan setugas Rizal Zulkifli. Kami masih lagi berbincangkan. Hari ini sepatutnya hari kita nantikan kemungkinan akan diumumkan siapakah bakal Ketua Menteri Sabah yang baru. Tetapi berdasarkan dengan maklumat yang kami baru terima, iaitu Majlis Angkat Sumpah akan berlangsung pada hari esok 29 September 2020 jam 10.30 pagi. Bermakna hari ini tidak akan ada sebarang istiadat Angkat Sumpah Ketua Menteri akan berlangsung di Istana Negeri pada jam ini. Kita nak terus saja bersama dengan rakan setugas yang setia menanti di pintu Istana Negeri itu. Hasimi kembali semula. Hasimi, itu maklumat terbaru yang kita terimakan, yang kita terima bahawa tidak akan ada majlis angkat sumpah pada hari ini, akan berlangsung pada hari esok. Bagaimana untuk kita membaca semua perkara ini dan juga sudah pasti kawalan di hadapan istana itu terus diperketatkan, mungkin ada pergerakan dan sebagainya? Baik, betul Najib dan Rizal, seperti mana yang Najib dan Rizal katakan, bahagian media dan koperasi korporat Jabatan Penerangan Negeri Sabah yang memetik sumber Istana Negeri telah pun mengesahkan dan memaklumkan bahawa Majlis Istiadat Angkat Sumpah Ketua Menteri Sabah yang baru akan berlangsung esok sekitar jam 10.30 pagi. Jadi kalau kita merujuk kepada kenyataan tersebut secara rasmi untuk hari ini, penantian kita ataupun cakap-cakap laporan kita sebelum ini untuk mengesahkan bahawa kemungkinan akan ada Majlis Istiadat hari ini, secaranya rasminya buat masa ini tidak akan berlaku. Kerana sumber yang kita rujuk ketika ini setakat ini adalah bahagian media dan komunikasi korporat Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Jadi kalau melihat kepada itu, pergerakan ketika ini kalau boleh diceritakan, digambarkan, masih lagi dalam keadaan tenang untuk jam ini 9.59 pagi. Setakat ini memang langsung tiada pergerakan keluar masuk. Namun lihat kepada kawalan daripada pihak berkuasa juga tiada pertambahan anggota ketika ini, tiada sekatan jalan dilakukan sekitar kawasan ini 500 meter kiri dan kanan saya, tiada sekatan dilakukan, masih lagi kekal tenang seperti keadaan awal yang kita tiba di sini pada jam 8 pagi tadi. Begitu juga keadaan sama pada hari semalam. Jadi perubahannya ataupun pergerakan itu tidak banyak berubah sangat untuk jam ini ya Rizal dan Najib. Namun kita akan melihat juga menanti sehingga jam 12.30 hari, kemungkinan sekiranya ada pergerakan mana-mana individu yang memasuki Istana Negeri ini untuk kita bawakan perkembangan terus. Kerana pergerakan keluar masuk itu akan memberi satu sedikit indikasi kepada kita untuk menjelaskan teka-teki siapa calon Ketua Menteri Sabah yang baru, di mana yang maklumat yang kita terima juga tidak menjelaskan individu secara spesifik siapa yang akan memegang jawatan tersebut. Najib dan Rizal. Hasimi dan juga rakan setugas yang lain rajin dan juga pakar risik-merisik ini di kawasan tersebut. Mungkin kalau berdasarkan risikan dan juga perbualan bersama dengan rakan-rakan setugas yang lain, di mana sebenarnya figura-figura utama parti politik JRS ini berada pada ketika ini? Kerana pergerakan mereka ini akan menentukan segala perkembangan terbaru. Adakah kita mengetahui di mana keberadaan mereka pada masa ini? Baik, betul Najib. Untuk ketika ini markas utama yang kita terima, lokasi pengumpulan pemimpin-pemimpin GRS adalah di sebuah hotel di Kota Kinabalu, The Maglan Sutra, di mana lokasi itu juga lokasi yang pada awal lagi telah pun diadakan di situ sejak sebelum pengumuman keputusan rasmi oleh pihak SPR juga. Markas tersebut digunakan sebagai lokasi utama untuk pengumpulan pemimpin-pemimpin utama GRS, dan ketika ini Asim Hassan juga telah pun berada di sana untuk melihat pemimpin-pemimpin GRS yang berada di situ. Kerana kita faham, kita boleh sahkan bahawa ketika ini individu atau pemimpin yang berada di hotel tersebut adalah Datuk Seri Hajiji Nur. Kalau berbanding dengan pemimpin lain seperti Datuk Seri Bemong Kedah, daripada maklumat yang kita terima, beliau berada di kediaman pribadi beliau di Kota Kinabalu, tidak berada di hotel tersebut. Jadi kita melihat sekiranya ada pergerakan pemimpin-pemimpin utama lain GRS itu ke hotel tersebut, kita akan bawakan perkembangan dari masa ke masa, Najib.
Tentunya Hasimi juga kita kembali kepada soalan yang kita tanyakan sebelum kesilapan tadi, kata masalah teknikal sebentar saja tadi, berkenaan dengan bagaimanakah rakyat melihat kepada perkembangan ini. Kita jangkakan sebelum ini pada hari Isnin ataupun pada hari Ahad, kemudian Isnin, kemudian kami dapat tahu bahawa ia akan diadakan pada hari Selasa. Tentunya kebijakan pemimpin di situ ada di situ untuk memastikan bahawa keputusan yang tepat dibuat untuk memilih ketua menteri tersebut. Tapi bagaimana rakyat melihat kepada perkembangan ini dan juga penantian selepas keputusan diumumkan pada hari Sabtu dan juga akad sumpah mungkin akan diadakan pada hari Selasa nanti? Betul. Kalau kita melihat, pastinya TYT akan menggunakan kebijaksanaan beliau untuk menentukan ataupun memutuskan siapa calon Ketua Menteri Sabah yang baru, berdasarkan juga dengan sokongan-sokongan daripada gabungan parti ataupun parti-parti yang telah pun menghantar nama untuk mencalonkan Ketua Menteri Sabah yang baru. Namun dari perspektif rakyat, cakap-cakap kita, cakap-cakap berdasarkan juga tinjauan kita sepanjang tempoh berkempen sehinggalah kepada semalam tinjauan saya di beberapa lokasi, kerana kita telah pun menghadiri atau membuat tinjauan di bangunan UMNO Sabah dan juga di sebuah hotel berdekatan dengan bangunan UMNO itu sendiri untuk mengetahui, kerana semalam kita begitu samar kedudukan pemimpin-pemimpin UMNO ini khususnya, kerana kita sudah tahu kedudukan pemimpin dari Bersatu di hotel terdekat, iaitu ketika ini Asim berlintas langsung ataupun berada di sana. Jadi perkara ini kita tanyakan kepada rakyat ataupun mereka yang berada di sekitar kawasan tersebut, bagaimana mereka melihat kepada polemik ataupun individu ataupun calon yang akan ditentukan oleh TYT nanti untuk diangkat sebagai Ketua Menteri Sabah. Jadi berdasarkan borak-borak kita, dengan walaupun ia beberapa individu saja kita akui, namun kita boleh rangkumkan peratusan daripada individu tersebut mencerminkan bahawa calon yang mahu diangkat sebagai Ketua Menteri Sabah baru ini mestilah memahami hak rakyat itu dan juga disegani bukan sahaja di kawasan tersebut tetapi juga di seluruh Sabah. Jadi kita mereka memberikan satu gambaran yang ketika ini kalau kita boleh lihat adalah mungkin secara kasar kita memfokuskan pada individu Bon Mokhtar daripada sudut itu, kerana Bon Mokhtar mempunyai satu pengaruh yang begitu besar. Namun daripada cakap-cakap kita juga bahawa Datuk Seri Muhammad Hajiji itu juga tidak kurang hebatnya personalitinya. Jadi perkara-perkara itu antara yang memainkan peranan atau faktor penting untuk calon Ketua Menteri Sabah ini ditentukan ataupun diterima oleh rakyat Sabah. Namun itu hanya perspektif daripada beberapa individu sahaja. Namun kita percaya bahawa perkara itu akan berubah mengikut kepimpinan yang akan diterajui oleh individu atau pemimpin yang akan diangkat sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru ini, yang kita jangkakan esok majlis istiadatnya Najib dan Rizal.